Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membincangkan tentang pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Dalam topik ini, kita akan mengetahui tentang sejarah sosial dalam pembinaan negara bangsa seperti peradaban pribumi, alam Melayu, peradaban Asia, Barat dan globalisasi. Seterusnya, kita akan mendalami konsep negara bangsa itu sendiri. Kemudian, pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia dan akhir sekali ialah idea-idea bangsa idaman. Pada awalnya, pribumi alam Melayu bermula dengan zaman prasejarah seperti Paleolitik, zaman Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Kemudian bergerak ke zaman protosejarah di mana sistem sosial diperkenalkan melalui beberapa kerajaan terawal seperti Langkah Suka, Kedah Tua, Kerajaan Cihtu dan banyak lagi. Peradaban Melayu juga dibina melalui beberapa kerajaan terkuat iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Akhir sekali ialah zaman pensejarahan iaitu kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang dibuka oleh para meswara pada kurun ke-15. Kerajaan ini mempunyai undang-undang tersendiri, sistem pentadbiran yang cekap dan merupakan pusat kegiatan bagi para pelayar dan saudagar. Disinilah bermulanya peradaban Melayu berkembang. Saya akan menjelaskan sistem pemerintahan beraja untuk Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Di pusat jaringan pertembungan peradaban, Melaka telah menjadi pusat tumpuan perdagangan di gugusan Kepulauan Melayu sekitar kurun ke-15. Kemasyhuran Melaka telah menarik kedatangan para saudagar dari benua asing seperti India, China dan Timur Tengah. Kedatangan pedagang asing dan pendakwa agama telah membuka ruang interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua. Mereka bukan sahaja belajar dan memahami budaya masyarakat Melayu, tetapi mereka turut memperkenalkan budaya dan cara hidup mereka kepada masyarakat tempatan. Interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk. Seterusnya, saya akan menjelaskan pengaruh peradaban Asia untuk India. Hubungan India dengan rantauan Asia Tenggara bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Hubungan awal ini tidak berbentuk penaklukan politik. Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Kemudian pengaruh India tersebar luas ke Langkah Suka, Kedah, Tanah Merah dan lain-lain lagi. Pengaruh India begitu luas sehingga dikenali sebagai The Greater India. Seterusnya saya akan menjelaskan sumbangan tamadun India. Pertama sekali adalah seni bina, berupaya membina binaan yang sangat baik dan lengkap seperti The Great Bath. Kedua adalah sains dan teknologi, konsep geometri, sistem nombor, pengetahuan dalam bidang astronomi dan batu bata yang dihasilkan dengan pembakaran. Yang ketiga pula adalah agama, tempat asal agama Hindu dan Buddha. Dan yang keempat adalah yoga. Tamadun India telah memperkenalkan yoga kepada dunia. Dan yang keenam pula adalah bahasa dan kesusastraan. Bahasa Sanskrit dan Tamil berasal dari tamadun India. Dan yang akhir sekali adalah ekonomi. Mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta. Pengaruh peradaban Asia Cina. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Peradaban yang terawal di negara China ialah di Sungai Kuning iaitu di kawasan utara kira-kira 4000 hingga 2000 sebelum Masihi. Hubungan Cina dengan alam Melayu telah wujud sebelum permulaan tahun Masihi sejak zaman dinasti Han iaitu 140 hingga 117 sebelum Masihi. Semasa pemerintahan Sun Quan 222 hingga 252 Masihi. Dua orang utusannya telah melawat Funan dan negeri-negeri Melayu yang lain semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu. Wujud hubungan diplomatik. Pada zaman kegemangan Kerajaan Sriwijaya, berlaku kedatangan para saudagar Cina dan penuntut agama Buddha secara besar-besaran. Pada zaman dinasti Tang, telah membuka 7 jalur dagang dengan dunia luar. Salah satunya perjalanan laut dari Guangzhou dengan India, Parsi dan Arab melalui alam Melayu. Sejak dari itu, hubungan Cina dengan alam Melayu semakin kuat yang lebih tertumpu dalam bidang perniagaan. Kemunculan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan Cina yang membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad ke-15. Antara sumbangan tamadun Cina iaitu pentadbiran, falsafah, penciptaan, sains, unsur moral dan sastra. Pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan masyarakat Melayu iaitu serapan perkataan Cina dalam bahasa Melayu, komuniti baba dan nyonya, Cina peranakan, adat, kekeluargaan, makanan dan pakaian. Pengaruh peradaban Asia, Timur Tengah. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Dapat teori menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke Arab Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan.
Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1042. Pasai telah wujud sebagai pusat pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudiannya Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam. Antara pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu iaitu perundangan, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, pendidikan, antaranya cara hidup, agama, kepercayaan, kesenian, kebudayaan dan adab. Hai, saya akan membentangkan tentang pengaruh peradaban. Terdapat dua jenis pengaruh peradaban. Pertama ialah peradaban Timur Tengah dan kedua ialah peradaban Barat. Pengaruh dari Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah ini bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini, tetapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, hierarki pemerintahan, adab perkahwinan dan warisan kesenian. Bagi peradaban Barat, pengaruh peradaban dari Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu. Contohnya, Portugis, Belanda dan juga British. Peradaban Barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Hanya setelah kemasukan kuasa Inggeris, pengaruh Barat jelas kelihatan khususnya dari segi sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban di mana agama dipisahkan dari politik. Selain itu, pengaruh Barat yang cuba mengembangkan ajaran Kristian telah mendorong para pendakwa Islam memperingatkan peranan mereka di tanah Melayu. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Malayan Union merupakan gabungan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Ciri-ciri perjanjian Malayan Union ialah negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu serta dua negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka disatukan. Kedua ialah seorang Kabinet British dilantik oleh Ratu England akan mengetuai Malayan Union. Seterusnya, Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas. Dalam kemerdekaan Tanah Melayu, pembinaan peradaban bermula dengan kemerdekaan 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa, didahului pembinaan negara dan kemudiannya pembinaan bangsa. Pembinaan negara melibatkan usaha mengurus keterbatasan sumber negara dalam pembangunan pelbagai sektor, manakala pembinaan bangsa pula melibatkan usaha mencapai solidariti dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik. Dalam peradaban globalisasi, era dunia tanpa sempadan telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara. Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan, merentasi bidang politik, ekonomi dan sosio budaya. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya, apakah pembentukan peradaban majmuk? Peradaban majmuk ialah campuran dua atau lebih peradaban yang beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu merupakan teras peradaban majmuk di Malaysia. Kemasukan peladang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan menjadikan peradaban di tanah Melayu meluas. Kemudian, campur tangan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris menjadikan interaksi dan peradaban di sini menjadi lebih pelbagai. Pada era globalisasi ini, kacukan pelbagai merupakan antara punca peradaban pelbagai tanpa sempadan yang berlaku di negara kita melalui jaringan digital maya. Tuntasnya, kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia kini seperti kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Seterusnya, pembangunan, perubahan dan transformasi sosial di Malaysia. Pada era 1970, kemiskinan dan ketidaksamaan masih lagi melanda masyarakat di Malaysia. Sepanjang 1980 dan 1990-an, sedikit pembangunan industri dan penjarahan telah berlaku.
Pada tahun 2000, pembandaran dan kelas menengah telah diwujudkan, dan pada tahun 2010, Malaysia semakin ke arah negara maju. Dan sekarang kita akan menyentuh mengenai impak kerencaman sosial norma sejagat. Pada poin pertama, iaitu budaya politik baru, adalah di mana kita memperolehi kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi dan penglibatan. Poin kedua adalah nilai politik di mana amanah integriti, keadilan, accountability, transparansi dan keterangkuman tercapai. Dan ketiga, wujud isu-isu seperti rasuah, salah guna kuasa, keterangkuman jentera dan dasar awam, tadbir urus baik dan federalisme. Untuk bahagian yang seterusnya, kita akan belajar tentang konsep negara bangsa. Negara bangsa adalah di mana budaya majoriti rakyat memiliki kesedaran kesatuan identiti nasional, perkongsian budaya dan perkongsian sejarah yang sama serta bertindih dengan sempadan politik wilayah negaranya. Secara idealnya, sebuah negara bangsa memiliki satu anak watan, satu kumpulan etnik dan satu tradisi budaya tanpa ada kumpulan lain. Di mana negara bangsa adalah hanya satu idea di mana bangsa sama dan ditadbir urus oleh negara berdaulat mereka sendiri. Sejahtera kepada semua. Nama saya Carlos Wan Aneidang bernombor metrik 77893. Saya akan membentangkan mengenai topik yang berikut yaitu konsep negara. Secara asasnya, negara merujuk kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan mewujudnya kerajaan memerintah. Elemen terpenting negara termasuklah kedaulatan, wilayah, kerajaan, dan penduduk. Seterusnya, konsep bangsa. Kata yang mudah, bangsa merujuk kepada satu kumpulan manusia dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya, dan sejarah. Bangsa itu merupakan satu kelompok manusia berdasarkan diri fizikal, yaitu ras dan keturunan. Kaum pula membawa maksud kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya, dan akhir sekali, bangsa ialah satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Dengan itu, berakhirlah bahagian saya dan saya serahkan kepada ahli seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kewarganegaraan. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Sebagai contoh, di Malaysia, kita mempunyai kad pengenalan sebagai tanda kita sebagai warga negara Malaysia. Kepelbagaian idea bangsa idaman. Syamsul melalui konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah a project work in progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara itu hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Di Malaysia, pembentukan bangsa terjadi sebelum dan selepas merdeka. Hanya konsep yang terakhir, yaitu Malay Lead Plural Society, diterima oleh pihak British pada ketika itu. Selepas negara mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepunya. Selain itu, impian ini telah melahirkan konsep Malaysian Malaysia, Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia. Malah di Borneo, wujud konsep Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Menurut Syamsul, dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baru ini, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum atau interetnik, tetapi meminggirkan peri penting hubungan dalam kaum atau intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraihkan. Namun menurut Syamsul, kita sering melihat perbezaan-perbezaan ini dikotomi yang negatif, bukannya positif. Perbezaan menjadi sesuatu yang perlu dilawan, bukannya disyukuri. Selamat petang semua. Saya Dion Chai Chu Jing dengan matching number 77930. Hari ini saya akan membentangkan tentang etos simbolisme dan juga geopolitik negara serta perubahan politik. Bagi etos simbolisme bangsa Malaysia, walaupun konsep identiti nasional kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, terdapat juga pengukuran etos simbolisme yang sulit dan juga dapat dipantau dalam bentuk dan intensitinya di Malaysia.
Oleh itu, setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang. Terdapat juga pelbagai perspektif tentang negara bangsa, iaitu perbicaraan tentang negara bangsa sebelum kemerdekaan, perbicaraan isu-isu tentang pembangunan negara, etnik Cina, pendidikan Cina, kerakyatan dan juga ekonomi selepas merdeka. Selain itu, terdapat juga perubahan politik dalam Malaysia. DEB menterjemah Akta 153 dalam Dasar Awam. Terdapat juga pengagihan BN dan UMNO dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sekian sahaja perbincangan hari ini. Terima kasih.